Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Isnin 26 hari bulan 10 2020. So we are now in week 3. So it's very fast. Sekejap je kita dah now in week 3. Okay, so as usual, siapa yang dah tulis tadi tu, saya minta tulis semula lah dekat ruangan chat. Lepas maknanya kalau boleh jangan tulis sebelum saya record, nanti takut tak masuk data dia. Okay, so boleh tulis semula nama, nombor ID dan juga group masing-masing lah di ruangan chat as usual. Okay, dan juga jangan lupa dekat ruangan attendance. Tapi untuk hari ni Alhamdulillah still kedatangan 100% lagi. Okay, so thank you very much dan kurang pada 5 minit semua dah dapat join tadi, Alhamdulillah. So maksud dia tak adalah masalah internet dan sebagainya. Kalau ada nanti maklumkan saya. Okay, for today kita akan, sebab jadual kita ni macam dah macam marbar dulu, dia datang lab dulu kemudian baru lecture pada hari Jumaat nanti. So saya akan sambung dulu lab, maybe by this week saya akan sambung online labs. Okay, so maybe after this nanti apa yang saya akan buat nanti, saya akan bagi notes awal-awal, mungkin dalam pukul 8 saya bagi notes dan mungkin after that saya akan mungkin dalam pukul 9 baru saya akan join online, just in case kalau kata you nak tanya lah. So untuk awal-awal ni just to familiarize with the system, Oracle, untuk siapa yang masih lagi ada masalah Oracle dan sebagainya, so kita akan buat 100% online lagi. Okay, tapi saya nampak macam group ni tak ada isu internet. Kenapa kita nak kurangkan online 100% online tu, sebab kalau before this memang ramai yang ada masalah internet, jadi kita gunakan perrekatan nota melalui video. Tapi sekarang ni nampak macam tak ada isu sangat lah. Okay, tak apa. So awal-awal ni saya akan buat macam ni dulu. Right, ada soalan tak nak tanya sebelum saya mula? Ada apa-apa soalan umum? Ada apa-apa something nak tanya? Tak ada Tak ada? Okay, kalau tak ada, okay. Alright, so untuk hari ni, kalau kata you dah nampak, boleh nampak tak skrin saya ni? So, macam itu kalau saya tak tanya kan, saya dah bercakap tiba-tiba dekat sebuah jalan bawah ada someone sampai dia kata tak nampak skrin. Okay, boleh nampak tak? Boleh? Nampak, sir. Okay, good. Alright. So for today, kita akan sambung for the lab sessions, lesson 02 week 3. Okay, just nice. So far kita tak ada apa-apa penangguhan. Okay, so kita just follow the schedule. So lesson 02 week 3. Okay, cari nota dulu, saya bagi seminit. Okay, kalau siapa yang belum download, sila download. Ataupun like I mentioned earlier, so far dah masuk minggu ketiga ni, your future dah tak ada isu dah sangat dah ni. Okay, semua nampak macam dah smooth dah ni. Okay, okay, kita sekarang ni all apa group 3M1. 3M1 ada penambahan tak? Ahli, saya rasa macam tak ada, sebab ada grup lain ada penambahan daripada yang student yang baru masuk minggu lepas ataupun minggu ni melalui rayuan. Grup ni ada tak? Tak ada So far macam saya nampak tak ada lah. Ada grup lain nanti. Kalau ada nanti maklumkan saya. Saya takut ada penambahan. Okay, so for today kita akan go through lesson 02 week 3, restricting and sorting data. Yang ini pun masih lagi just a basics. Alright. So kita akan sambung daripada minggu lepas, just something yang tak adalah quite complicated, tetapi like usual kita akan go through the main agenda here is kita akan go through all the rules, boleh buat apa, tak boleh buat apa, kalau buat macam ni jadi apa, kalau buat macam ni jadi apa, something like that. Okay, so kalau tengok pada dia punya SQL tu quite easy, simple je, tapi nak kena faham dia punya rules tu, kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat macam ni and so on. Itu yang penting, alright. Tapi nanti bila nak masuk minggu ketiga, minggu keempat nanti dia akan complexity akan bertambah lah. Okay, so for today, okay, for this lessons, limits the rows that are retrieved by a query. Okay, so maksudnya kita akan limitkan row ni, maksudnya kita dah gunakan something else lah selain daripada select and from. Okay, and then after that kita akan go sorting, sort that are retrieved by query, and also use ampersand substitution. Okay, yang ini ada isu sikit, tapi nanti saya boleh cerita kemudian. Alright.
Alright, so for lesson agenda, for today, kita akan go through the where clause, as usual. Kita dah ada where ni, kita dah tengok last week. Okay, kemudian, and then after that, kita akan tengok the comparison condition. Yang ini, the comparison ni, how to compare. Even kalau siapa yang dah buat soalan untuk last week, nanti kita akan nampak ada satu soalan tu sebenarnya dia ada berkaitan dengan minggu ni punya cerita. Okay, so because kita akan boleh gunakan the comparison condition nanti, and also the logical condition. Okay, logical condition is and, or, and also not. Okay, next. Okay, limiting rows using the selections. Okay, kita dah tahu dah, this is our table, employee. Let's say dia kata apa, retrieves all employees in department 90 only. So meaning that before this kita just query, kita akan dapat all the information. But then by today kita akan limit the row. Maksudnya kita boleh buat selecting, ataupun kita buat the limitation, ataupun dia panggil selection kat sini. Okay, so meaning that if let's say kita nak 90 only, so kita just type department ID is equals to 90. Ni pun saya rasa macam dah tak ada isu yang besar lah. Kalau I mention earlier, dulu pun dah pernah buat. Before this pun dah pernah buat. Just kita refresh balik saja. So at the end of the day, okay, katakanlah table kita yang sebelumnya ada 14. So kalau kata 90 tu ada 3, dia akan keluar 3 sajalah. Okay, so but then kalau siapa yang dah buat dah last week ni exercise, kita nampak dah table department, table apa tu, employees kita ada 14 data. Dan department dia ada 4 je, 3 je, 10, 20, 30. 4 sorry, nanti dah bercek balik, 10, 20, 30, 40. Okay, so maksudnya dia akan limit kepada beberapa number saja. Alright, so this method restriction is the basis of where clause in SQL. Okay, masih lagi basic. Okay, kita akan go to, tak adalah susah sangat. Right, and then after that, dia kata limiting the rows that are selected. Okay, you can restrict the rows that are returned from the query by using the where clause. Okay, still kita akan gunakan where clause. Okay, so maksud dia, sebelum ni kita dah ada select. Okay, from. Okay, kita ada from. So hari ni kita tambah satu lah, where. Okay, kita tambah satu lagi clause, where. So kita akan gunakan where kat sini ni. Alright, so should be okay juga ni. A where clause contain a condition that must be met and it directly follows the from clause. Maksudnya dia mesti follow table. Kena ingat dia ni. Dia mesti follow table yang kita dah declare tu. Okay, dia mesti cari something yang related to the table. If the condition is true, the row meeting the condition is written, and if not, dia akan tulis no data. Okay, alright. So kalau dalam case ni kita boleh, kalau macam ni kita nak tulis listing pun boleh. Dia akan no repetitive rows lah, yang dah bincang lah last week. Kemudian kita akan based on the columns, and this is the condition. This is condition. Okay, nak buat column alias pun boleh. Tapi kalau rasa macam panjang, boleh gunakan column alias, renaming the column. Okay, ni last week punya lesson. Okay, limiting the rows that are selected. Okay, in the syntax where restrict the query to rows that meet a condition. Mesti memenuhi syarat. Okay, apa dia syarat? Okay, this is the condition. Conditions is composed of column names, expressions, constant, and also a comparison operator. Okay, dia kalau kita tengok betul where ni, dia akan ada like 3 komponen. Okay, where, contohnya, okay, kat sini ada column. Kita akan cari, katakanlah kolom tu nama, okay, katakanlah pada sini nama dia salary equals to, dia mesti ada nombor cantik kat sini, katakanlah 900. Okay, so ada 3 komponen, 1, okay, 2, 3. Dia mesti ada 3 komponen macam ni, di mana ketiga-tiga komponen ni, okay, sama ada dia column name. Okay, kat sini ni column name, ini akan jadi column name. Kemudian kita ada expressions. Okay, boleh ada jadi expressions. Kat sini juga mungkin dia boleh jadi expression, ataupun mungkin dia boleh jadi constants. Okay, dan juga comparison operator yang ini. Yang ini pun boleh jadi, dan kemudian dia akan ada value kat sini. Sini pun boleh jadi constant. So dia akan ada 3 bahagian. Okay, kalau kita nak senang ingat, macam itulah where, column apa dia punya comparison operator, equal ke, greater ke, like ke, whatever it is, and also a value. Okay.
A condition specify a combination of one or more expression. Okay, dia boleh ada satu saja. Okay, ataupun dia boleh ada banyak expression. Maksud dia, this is what we call expression. And also a logical boolean. Logical. Okay, kalau boolean ni yes or no, true, false dan sebagainya. Okay, tapi kita biasanya kita akan gunakan value lah, kita akan put a certain number. Okay, the where clause can compare value in column. Okay, dia boleh comparekan. Okay, kalau ini sebab tu nama dia comparison operator. Yang ini tujuan dia untuk buat comparison. Equal, greater than, less than, dan sebagainya. Okay, so dia boleh compare apa? Dia boleh compare column. Column dengan column. Okay, column A boleh compare dengan column B. Okay, literal. Okay, ada banyak ni literal ni. Nanti kita akan jumpa macam-macam. Okay, kemudian ada literal ni kadang-kadang ada certain number, ada certain macam kita dah buat sebelum ni, concatenation dan sebagainya tu. Okay, arithmetic. Okay, arithmetic expressions pun boleh. Function, sometimes kita ada function, kita boleh compare. Dan dia mesti ada, it is consist of 3 element ni yang saya sebut tadi ni. 3 elemen ni. Okay, yang atas tu, yang saya dah buat kat atas ni. Okay, yang ni. Okay, so number 1 is a column name. Dia mesti ada column name. Okay, saya padam dululah, bagi nampak cantik sikit. Kita padam semua dulu. Okay. Alright, yang pertama dia mesti ada column name. Kalau dekat dalam where tadi ni, kalau kita tengok dekat sini nanti simple lagi lah. Lagi senang dekat sini ni. Okay, yang pertama dia mesti ada column name. Ni column name. Saya ambil kat sini lah senang. Okay, kemudian dia mesti ada comparison condition. Okay, yang ini. Ni comparison condition. Equal, greater than, less than, and so on. And also dia mesti ada, sama ada dia compare dengan column balik, column name, constants or list of value. Kat sini lah ni. Okay, yang 90 ni. Dia boleh compare dengan column balik, constant ataupun list of value. Ni value lah ni. 90 ke, 100 ke dan sebagainya. Ataupun list of value. Senarai. Dia boleh jadi satu, dia boleh jadi banyak. Okay, so very simple. Pun dah pernah buat. Saya berani garanti dah pernah buat. Cuma kali ni kita detailkan sikit lah. Dia punya explanation tu. Okay, so far ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada boleh follow sebab benda ni simple lagi ni. Okay, so at the end of the day, dia akan dapat lah because kita compare 90, so dia punya value kat sini semua 90 lah. Itu tak ada masalah. Yang ni dah biasa buat. Cuma nak kena faham 3 benda ni. So kalau kata you boleh faham yang ini, so you buat apa-apa pun you akan imagine, oh, where dia ada 3 komponen. Dia mesti ada this, this and this. Yang lain-lain tu kita just play around je lah dengan dia punya column name, constant dan sebagainya. Okay, and note sekali ni, you cannot use column alias in the where clause. Okay, apa maksud dia dekat sini? Jangan, okay, maksud dia dekat sini jangan gatal-gatal. Okay, dekat column alias ni, dekat column ni. Okay, dekat sini ni. Ini ada ni column kan? Kita dah tahu ni column. Jangan pergi gatal-gatal pergi letak S kat sini. S department di EPT saja contohnya. Equals to 90. Okay, tak boleh. Okay, sebab apa? Column alias hanya kita gunakan dekat clause select saja. Kita tak boleh gunakan column alias dekat where. Ni dia dah beritahu jangan buat this mistake lagi. Ni sebab benda-benda ni kadang-kadang kalau tak diterangkan, kita just buat dia. Oh, ingat as long as di column boleh buat column alias. No. Dekat where tak boleh walaupun this is column. Okay, so jangan pergi letak column alias kat sini, tak boleh. Ni jangan pergi gatal-gatal. Kalau nak buat column alias, kita buat siap-siap dekat atas ni. Department ni kita tukarkan terus. S apa. Kemudian baru kita masukkan ni dekat sini. Okay, itu cara dia. Okay, jangan pergi buat ni, dah beritahu. Okay, next. Okay, ni satu perkara yang sangat penting. Yang ni macam kita dah buat last week. Kadang-kadang benda yang you all tak perasan, benda-benda yang you all rasa macam tak penting, tapi sebenarnya dia penting. Okay, number 1. Character string and date value. Ingat character string and date value. So maksud dia A, B, C dan apa-apa perkataan lah, character.
and date value are enclosed with single quotation mark. Okay, kena ingat so sekarang ni kita ada single quotation mark. Bila kita letak sahaja karakter, kadang-kadang kita sebut string, kadang-kadang kita sebut text. Okay, pastikan kita letak single quotation mark. Contoh dia yang mana? Yang ini. Ni Valen So kita letakkan dia single quotation mark. So sebab Valen ni adalah perkataan Valen ni adalah string ataupun karakter, ataupun kadang-kadang dalam ada buku dia tulis teks. Samalah tu. Okay. So kena hati-hati. Mesti kena letak. Kenapa kita kena letak quotation mark? Sebab character values are case sensitive. Case sensitive. Maksud dia dekat sini ada huruf besar ni. Kita nak buat huruf besar, huruf kecil. Sebab apa? Kalau tidak nanti kita tak jumpa. Apa maksud dia case sensitive? Okay, just imagine. Katakanlah kalau dekat dalam kita punya table asal ni table asal kita kita dah simpan nama. Okay, masa kita key in tu kita tulis semua huruf besar. A, B, C. Okay, huruf besar dalam table. Tiba-tiba bila kita buat comparison, kita tulis huruf A, B, C huruf kecil. Okay, soalan. Agak-agak dia jumpa tak data ni? Okay, saya ulang dalam table asal yang kita key in tu, huruf dekat dalam kita punya setiap baris ataupun row and column tu kita tulis huruf besar. A, B, C huruf besar. Tapi bila kita query, kita tulis dia huruf kecil. A, B, C. Okay, soalan saya. Agak-agak dia boleh jumpa tak A, B, C yang asal ni? Yes or no? Siapa boleh jawab? Saya nak 3 orang. Okay, kalau faham soalan, boleh tak dia jumpa? Yang saya query ni huruf kecil je. Tapi dalam table kita huruf besar. Dia boleh jumpa ke tidak? Macam ni. Okay. Boleh jumpa tak? Sama-sama dia, kena jawab. Mana pergi dah ni, hilang semua ni. Hello? Ada lagi tak ni? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. 2 tak boleh. Seorang lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab dia kena sama dengan huruf besar tu. Okey. Kalau kita tak tulis, tak letak quotation, okey, kalau kita nak cari, kita kena pastikan yang ini sama. Kalau kita pastikan sini huruf besar, kita kena try huruf besar. Okey, itu yang pertama. Dan dalam soalan minggu lepas, kalau siapa yang dah sempat dah buat dah, akan ada satu soalan yang something related macam ni. Okey, soalan tu hint dia ada Clark. Dia suruh cari perkataan Clark. Okey, nanti you akan jumpa. Tengok balik dalam database Clark ni huruf besar, huruf kecil. Kalau you buat huruf besar, kalau you buat something huruf tu, dia takkan jumpa. So kena double check balik. So maksud dia kat sini, inilah dia punya formatting dia tu. Okay, character values and also case sensitive and also date values are format sensitive. Okay, kalau untuk date, dia adalah format pula yang sensitif. Okay, ingat lagi tak kalau kita tengok dalam kita punya table tu, dia buat macam ni. 17, 02, 96 contohnya. Okay, tarikh sama, 17 bulan Februari 96, tapi cuma format dia berbeza. Yang ini gunakan dash, gunakan Februari, yang ini dia gunakan slash dan sebagainya. Tapi kita still dapat tarikh yang sama. Cuma format sahaja yang berbeza. Sebab tu dia panggil dekat sini format sensitive. So that's why pun dalam soalan yang terakhir tu saya dah beritahu last week. Tu minggu ni nanti you boleh nampak balik lah. So kalau you query tiba-tiba format dia keluar macam ni, tak sama macam dalam soalan tu, tak apa. It's okay. Sebab format tu dia akan follow format yang kita simpan dekat dalam table asal kita. Sebab table yang asal tu sebenarnya kita dah ubah sikit lah. Sebenarnya dia table lain. Cuma dulu tu kita gunakan software lain. Cuma tak ada masalah. Cuma kita tukar nanti format dia berbeza sikit. Okay. So far clear ada isu tak sekarang ni? Ada isu tak? Ada soalan tak sekarang ni? So kena hati-hati. So kena pastikan nak selamat mesti letak single quotation. Okay. Kalau tak letak single quotation, nanti mungkin jawapan tak jumpa. Ada kemungkinan besar dia tak ada error, tapi jawapan tak jumpa. Sebab macam contoh tadi yang ni tadi, huruf besar, huruf kecil ni. Sebab kita search by huruf kecil, tetapi sebenarnya dalam table tersebut kita simpan huruf besar. Tapi sekarang ni kalau katakanlah banyak software
ataupun apa-apa sistem yang ada dekat dunia sekarang ni, benda-benda macam ni dia dah handle lah. Tapi cuma bila kita query back end, kita query back end, biasanya kita ada isu macam ni, kita kena faham case sensitive dan sebagainya. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Okay, kalau tak ada saya lanjutkan sikit. Okay, in this example, dia kata apa, what's wrong is with this one, Weller ni. Okay, kalau kita tengok Weller ni sebenarnya dia tak jumpa sebab dalam table asal dia, dia tulis WHELEN, W huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Itu contohlah. Walaupun nampak kita dah gunakan quotation, single quotation, tetapi masih lagi dia tidak sama dengan apa yang kita key in. Okay, sebab tu, so now please bear in mind, kena ingat sampai hujung semester. Sekarang ni nak key in data dalam table pun sebenarnya satu isu yang penting. Jangan main hentam, jangan main suka-suka hati nak key in. Kejap huruf besar, kejap huruf kecil, kejap huruf campur-campur. Ataupun kita panggil mix case. Jangan buat macam tu. So kena hafal betul-betul ataupun kena pastikan betul-betul kalau nak buat huruf besar semua. Kalau nak buat huruf kecil semua. Kalau dia ada mix case, kena faham kat mana yang ada mix, yang mana yang tak ada. Okay? Sebab apa nanti isu dia, kalau kita nak buat query. Okay, so kena faham benda tu. Alright, the next one, kita apa? Oracle databases store data dates in the internal numeric formats representing century, year, month, day, hour, minute and so on. Okay, yang ini sebenarnya ada dalam topik yang akan datang. Dia bincang detail tentang mana tadi ni, date sahaja. Dia bincang tentang date sahaja. So nanti kita akan tengok dalam next lesson. Tapi kalau for the time being, dia kata apa? The default date display is DD-MON-RR. Ni tengok pada format juga sebenarnya. Tak semua. Yang kita pakai sekarang ni, Oracle Apex ni dia tak simpan dalam bentuk format macam ni. Tapi masih lagi kita boleh dapatkan day, month, year. Okay. So nanti later kita akan tengok untuk benda ni. Okay, the next one. Ni pun dah quite simple lah ni. Comparison operator. Ni dah biasa main dah dengan benda ni, dah biasa jumpa. Okay, equal to, okay, greater than or equal. Okay, cuma kena hati-hati kat sini lah ni. Bila kita sebut greater than or equal, jangan kata-kata kita tak equal greater than. Ada juga nanti tersalah. Ni betul ke salah ni? Kalau tengok compare ni, salah. Kalau kata kita greater, lebih baik greater and equal. So this is number 1, this is number 2. Okay? Jangan silap. Ada juga yang kadang-kadang buat mistake ni. Very simple mistake. Greater and equal and greater pun terbalik. Bila terbalik, yang ini confirm salah. Okay? Walaupun nampak macam isu ni, isu simple je. Samalah dengan yang ini ni. Jangan terbalik. Okay? Nampak benda ni sangat simple. Sebab benda ni dah hari-hari dah main. So kalau dah faham, make sure bila nak buat tu kita kena faham. Oh, greater than ke than equal? Greater than lah dulu kan, greater than or equal. Okay. Kemudian kita ada not equal. Not equal ni sebenarnya ada beberapa tanda ni, ada beberapa operator, simbol. Okay, tak apa. Untuk hari ni kita tengok this is not equal to. Maksud dia bukan. Kemudian kita ada between and Kita akan go through one by one nanti. Between, lawan dia atau compare dia adalah and. Okay, kemudian kita ada in. Okay, in apa sih? Maksud dia akan match any list of value. Maksud dia kalau kita ada 10, 20, 30, 40, dia akan, kalau kita guna in, dia akan matchkan 10, 20, 30 dan 40. Okay, kemudian kita ada like. And last one is null. Okay, is null value. Kita dah tengok sedikit is null tu. Okay, kita tengok dia punya contoh satu-satu. Okay, comparison operator are used in a condition that compare one expression to another value or expression. Okay, kita akan compare lah. Satu dengan satu. Sebab tadi kalau dekat dalam where tadi, ingat lagi mesti ada 3 seolah-olah 3 kompartmen kat sini. 3 bahagian sini. Okay, ni. Maksud dia kena compare lah ni dengan ni. Mungkin dengan menggunakan operator. Operator yang atas tadi lah ni. This is operator. Okay, so simple je. And dia pun dia sebut sekali lagi, alias tak boleh guna dalam where. Biasanya alias kita gunakan dalam select. Okay, settle. Okay, next. Okay, this one dia kata ni, the symbol, this one and also this one can also represent the not equal. Tadi dekat sini dia sebut not equal yang ni kan. Okay, so simbol ni pun boleh guna. Tak ada masalah. Okay, dalam SQL dia boleh terima 3 simbol ni. Okay, the next one. Okay, ni pun dah jadi simple lah ni. Kalau faham cerita dia,
Select last name, salary from employees where salary is less and equal to 3,000. Okey, soalan cepu mas. Kalau tengok pada SQL ni, soalan cepu mas, 3,000 ni termasuk ke tidak? Inclusive or not? Okey, tolong jawab. 3 orang. Termasuk. Seorang lagi. Seorang lagi. 3,000 Termasuk. ni termasuk. Okey, maksud dia faham lah tu. So jangan buat simple mistake juga ni. Ni pun kadang-kadang simple mistake je ni. Okay, kalau kita ada equal kat sini, maksud dia 3,000 termasuk. So kalau andai kata dekat sini ada kebetulan ada 3,000, 3,000 ni dia akan display. Okay, simple. Okay, so dekat sini pun dia dah beritahu dah. The explicit value 3,000 compared to the salary value in the salary column of employees. So kalau ada equal termasuk. Okay, so settle. Ni pun dah boleh lebih laju-laju lah ni. Okay, next. Okay, use the between operator to display rows based on the range of value. So kalau kita tengok, kalau you tengok dalam salah satu soalan yang last week, ada perkataan between. Nanti kalau kata siapa yang belum buat ataupun dah buat nak baiki, boleh baiki. Tapi sebenarnya boleh je, dia ada banyak cara. Okay, kalau nak simple, nak ringkas, guna between. Okay, contoh, select last name, salary from employees where salary between 2,500 and 3,500. Okay, between ni dia punya pair ni lah. Jangan terbalik. Between, kemudian value, dia punya pair dia adalah N. Ni pun kadang-kadang ada yang tersilap ni. Dia tak perasan. N ni apa dia punya tu, kadang-kadang dia buat bracket. Kadang-kadang dia letak tanda equal. Macam-macam jenis lah ni. So, between pair dia mesti N. A, N, D. Okay, kat atas ni kita dah tahu tadi. Kita dah tengok ni. Between ni. Okay. Between dia punya partner dia adalah N. Ni pun saya beritahu, saya ulang banyak kali ni sebab tiap-tiap semester mesti ada juga berlaku. Okay. Dia bila dah dalam test tu kan, dalam test yang biasanya test final lah. Yang tak boleh nak mikir dah tu, kadang-kadang dia tahu benda tu guna between tapi dia tak pasti dah. Ni pair dia apa? N ke? Nak kena bracket ke? Dekat sini dia tak O ke? Okay. Benda-benda macam tu lah kadang-kadang dia jadi harubi sikit. Okay. So, soalan cepu mas. Kalau kita guna between 2,500 and also 3,500 inclusive or not? Termasuk ke tidak? Okay, 3 orang. No. Maknanya kalau no. Okay, laju. Seorang lagi. Saya ulang soalan. Termasuk. Kita guna between tadi 2,500 and 3,500 inclusive or not? Maksud dia termasuk dalam output ke tidak? Kalau ada ketemu. Okey, yang pertama kata tidak, yang kedua kata termasuk, yang ketiga kata termasuk. Seorang lagi. Inclusive or not? Maksud dia kalau kebetulan data ada 3,500 Termasuk. dan juga 2,500, dia termasuk ke tidak? Okey. Jawapan dia termasuk. Yang pertama tadi dengan confident itu kena ubah balik mindset tu. Termasuk. Alhamdulillah. Okey, kat sini kan dah nampak ni 3,500, sini pun 3,500. Maksud dia between ni dia macam equal juga. Dia lebih macam equal. Sebab apa, yang nilai yang paling minimum dengan maksimum ni dia termasuk. Okey. Okey, kena hati-hati Kena hati-hati. Kalau tak nak termasuk, just guna lebih besar ataupun lebih kecil sajalah. Jangan ada equal. Kalau kata tak nak termasuk value tersebut. Okey, settle. Itu pun benda basic. Okay, next. Range condition using the between operator. Okay, kita boleh buat range juga. Kalau kita guna between, kita boleh buat range. Okay, so that's why dia kata apa? Values that are specified with the between operator are inclusive. Ini jawab soalan tadi telah. Inclusive maksud dia termasuk. Okay, however, you must specify the lower limit first. Okay, kena ambil yang bawah dulu, kemudian bawah yang atas. And you can also use the between operator on character. Okay, number of course bila kita guna between ni, normally kita gunakan nombor lah. Sebab bila kita comparekan number. Tapi boleh juga kita gunakan character. Okay, so kalau character, dia something like this. Okay, last name between King and also Smith. Tapi kita dapatkan yang lower dulu. Maksud dia daripada A dululah. Baru dia boleh compare. Jangan pergi buat Z dulu, lepas tu kalau kat sini nama dia Z, kat sini nama dia Ahmad. Dia tak boleh nak compare sebab ni minimum
Ini maksimum pada terbalik dah ni Z ni. Pastikan K dulu baru S. So kalau kita kira K akan datang dulu, kemudian baru S lah kan kalau dalam ABC. Jadi baru dia boleh compare antara K hingga S ni, King until Smith. So siapa-siapa lah dalam range K sampai S ni nama dia akan keluar. Tu karakter. So that's why dekat sini disebut specify the lower limit first. Okay, jangan pergi letak Z dulu. Nanti kata takut dia tak jumpa. Ataupun dia jumpa Z ni aja. Yang Ahmad tak jumpa. Padahal nama Ahmad ada, tapi sebabnya ni yang paling lowest. Okay. Okay, nanti kita. So far ada soalan tak? Cakap ni ada soalan tak? Tak ada. Jika tak ada, kita pergi laju lagi. Okay, membership condition using the in operator. Okay, the in operator can be used with any data type. Maksud dia apa? Any data type? Paling utama, okay, start pada hari ni kita akan tengok. Bila saya sebut data type, you all kena ingat data type ada banyak. Tapi yang kita akan guna sampai hujung semester ni yang paling popular adalah 3 je. Karakter, ataupun kadang-kadang kita panggil string. Tapi dalam kes ni kita banyak panggil karakter lah. Dan kadang-kadang ada tempat dia panggil text. Okay. Kemudian kita akan guna, kita ada number, ni yang paling banyak kita guna. Dan seterusnya adalah date. Okay, 3 ni ingat So bila saya sebut data type, yang penting kita akan gunakan sampai hujung semester ada 3 ni lah. Karakter, number and also date. Tapi data type ada banyak. Kalau kita buka dekat data type Oracle ke data mana, okay, long date, short date, long string, long character, macam-macam lah jenis. Even kadang-kadang ada currency, ada itu, ada ini, ada. Okay, itu saya tak nak sebut lagi. Untuk orang ini kita tengok 3 ni aja. Okay, kena ingat betul. Okay, use the in operator to test for value in a list. So, maksud dia, kalau kita tengok kat sini, ni dia punya itulah. Kalau in, dia mesti dengan bracket lah. Kena ingat. In. Okay, kemudian bracket. Dan apa-apa saja dekat dalam tu lah. Dia dipisahkan oleh comma kat sini. Okay, so maksud dia nilai 100, nilai 101, nilai 201 ni adalah yang termasuk. Sebab dekat sini tulis in. Okay, so dia akan ambil nilai-nilai ini sahaja. Selain daripada nilai ini, dia tak akan display. So that's why kalau kita tengok depan dia, semua berkaitan dengan nilai yang telah dimasukkan. 100, 101 dan juga 201. Sebab tu dia in. Okay, soalan Cipu Mas. Kalau in, dia termasuk nombor yang ada ni. Kalau kita tak nak nombor yang ini, kita tak nak nombor ni. Tapi kita tulis nombor 100, 101 tapi 201. Tapi kita tak nak nombor ni. Okay, apa lawan in? Okay, soalan Cipu Mas. Nanti nota dia ada kat ujung-ujung. Lawan in apa? Kalau in dia termasuk. Tapi kita nak tulis yang ini, tapi kita tak nak yang termasuk ni. Kita nak yang exclude, yang tidak termasuk. Tidak termasuk 100, 1, apa ni? Not in ke? Dia lawan kepada in. Okay, yang lain? Lawan in apa dia? Okay, saya nak luar lagi. Yang pertama dia kata not in. Yang kedua? Out. Out. Okay, yang ketiga? Yang ketiga? Not in juga. Tahu. Okay. Saya memang not in juga. Saya je tanya soalan ni sebab memang nak jawapan dua tu out. Okay, kata-kata pergi buat out dalam kes ni walaupun in dengan out tu dia berlawan dari segi apa tu bahasa. Tapi kalau dalam kes ni, dalam kes Oracle, lawan kepada in adalah not in. Okay, tu maksud nanti nota dia dekat ujung-ujung nanti. Not in. Out tu bukan. So nanti kan tiba-tiba dia teringat kan, in lawan dia out. Dia tulis out kat sini. Tak ada out bukan keyword. Out bukan salah satu keyword dalam Oracle ataupun SQL. Okay, kena hati-hati. Dia punya lawan dia adalah not in. Kalau kita tak nak, kita tulis not in. Kalau kita nak, kita tulis in. Itu saja. Okay, settle masalah. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Tak ada. Okay, kita pergi laju lagi. Okay, membership condition using the in operator. Sama juga lah kita boleh gunakan in untuk karakter. Tapi dengan syarat mesti letak single quotation yang ini. Tadi dah sebut dah. Single quotation biasanya kita guna dekat mana? Ada dua tempat. Satu karakter, satu lagi dates. Bila kita nampak je karakter, mesti letak single quotation. Bila kita nak guna sahaja date, mesti letak single quotation. Okay, sebab apa? Sebab case sensitive. Okay, dah ulang banyak kali ni. Sepatutnya dah tak ada isu ni.
Kalau kena saya tanya sekali lagi ni mesti boleh jawab. Okay. Kenapa kita letak single quotation? Kerana case sensitive. Sebab kadang-kadang kita nak urut besar, kadang-kadang kita nak urut kecil, kadang-kadang ada underscore. Okay. Macam-macam cara kita key in data tu. Okay, note, the in operator is internally evaluated by Oracle Server as a set of all. Dia all ni sebab dia antara ni dengan ni lah. Dia sama ada yang kita nampak hashtag ni ataupun bagus. Dia all lah. Dia all. Maksud dia kalau all ni, dia mana-mana yang ada, dia akan keluar maklumat dia. Okay, such as value 1, value 2, value 3 and so on. Okay, therefore, using the in operator has no performance benefit and is used only for logical simplicity saja. So biasanya orang jarang guna in ni. Okay. Just untuk kadang-kadang je lah jarang. So kadang-kadang kita macam buang masa je, kita nak buat tulis benda tu, baik kita buat lain. Tapi boleh je nak guna, tak ada isu. Okay, next. Pattern matching using the like operator. Okay, yang ni pun saya boleh guarantee, mungkin you dah pernah dengar dah like ni. Okay, so kalau like ni, kalau kita tengok dekat sini, dia akan tulis, so dia ada dua je simbol yang utama untuk like ni. Okay, yang pertama, persen ni, okay, denotes sama zero or many character. Kemudian kita ada tanda underscore ni, denotes represent one character only. Okay, pernah guna tak like sebelum ni, dalam kelas sebelum ni? Pernah belajar tak like? Dah sampai ada something somewhere yang sentuh pasal like tak? Ada. Ada okay. Ada, okey. Kalau ada, saya laju-lajukan sikit. Sebab, tapi kena faham konsep dia. Kalau like ni, kalau kita nampak tanda persen, okay, maksud dia apa? Sama ada, dia tak ada langsung karakter yang sama ataupun many. Okey. So, kalau kita nampak like S equal, so maksud dia kalau yang ini ni, kalau saya tulis macam ni lah, S tadi kan, S, H, A, M. S, Y, A, S, U. Okey. Tiga-tiga ni memenuhi tak syarat yang ada dekat sini ni? Dia akan jumpa tak tiga-tiga ni? S, H, A, M, S, Y, A, S, U. Agak-agak dia jumpa tak kalau kita guna yang ni? S, and then many, tanda persen ni. Maksud dia dekat depan dia, ada beberapa karakter kat sini. Okey, jawab soalan saya dulu. Kalau pernah guna, kalau pernah belajar, kalau faham, tiga-tiga ni tadi dia jumpa tak? Yang ini? Jumpa. Yang lain? Seorang lagi? Jumpa. Seorang lagi? Atau okey, satu lagi saya tambah sini. S sahaja. Memang dia ada S je kat situ. Okey, jumpa tak yang keempat ni? Okey. Jumpa. Jumpa ke tak jumpa? Jumpa. Jumpa. Okey, jawapan dia jumpa. Sebab dekat sini dia tulis denote zero. So maksud dia lepas S ni tak ada apa-apa pun, tak apa. Ni tak ada benda ni. Tapi S memenuhi syarat ni. S sebab yang ni. Okey. Dan juga or many. Yang ini ada 1, 2, 3 pun boleh, 2 pun boleh, 1 saja pun boleh. Okey, so maksud dia keempat-empat ni dia akan jumpa. Yang itu untuk persen. Okey. Yang kedua, underscore. Denotes represent only one character. Okey, kalau siapa yang pernah buat, mungkin faham. Only one character. Kalau siapa boleh jawab soalan ni, maksud dia faham lah. Okey. Okey, bayangkan saya tulis kat sini. Okey, like. Okey. Kemudian kita ada double quotient. S underscore tutup. Okey. Kat sini ada beberapa value. Okey, contoh yang pertama Syam juga. Okey, abaikanlah tulisan tu, pakai mouse. S Y A S U S sahaja. Okey. Yang ini dia jumpa tak? S H A M ni dia jumpa tak? Kalau guna yang ni. S underscore ni. Okey. Jawab. S H A M ni dia jumpa tak? Agak-agak jawapan ni betul tak? Tak. Atau tak? Okey. S Y A? S Y A?
Tak. Tak juga. Okey, saya nak seorang lagi. Yes or no? SYA. Nak tengok No. faham tak faham? No, okey. Kalau SY saja, ni SU. SU. Kalau SU? SU ni jumpa tak? Okey, tolong jawab seorang. Tak. SU ni. Jumpa. Tanda ni. Okey. Kalau S sahaja? Tak. S sahaja? Tak, okey. So maksud dia yang mana yang dia jumpa? Yang ini. SU sahaja. Sebab di sini ni mewakili satu karakter. Okey. Tanda ni mewakili only one character. Okey, siapa yang jawab tadi kebanyakannya semua boleh faham lah. Maknanya dah pernah dengar, pernah buat dan faham. Okey. Kalau kita nak buat dua karakter, contoh kita nak dapatkan SYA ni. Apa kita nak buat dekat atas ni? Apa kita nak buat? Kita nak dapatkan SYA tu, nak dapatkan nilai SYA tu. Okey, apa kita nak buat dekat atas ni? Okey, kalau cara biasa, kalau kita nak, kita tambah lagi satu underscore. So maksud dia bila kita tambah lagi satu underscore, bolehlah kita dapat tanda ataupun bolehlah kita dapat value yang mana pula mouse ni. Okay, kita boleh dapat yang ini. SYA. Sebab kat sini ada dua karakter Y dan juga A. Sebab Y dan A nanti akan diwakili oleh tanda ni. Okey, itu maksud dia. Okey, faham lah tu so bila faham, insyaAllah tak ada masalah. Buatlah pusing lah tuang mana pun, kita terbalikkan ke apa ke, nanti insyaAllah boleh jawab soalan tu. Okey. And dekat sini. Warna kuning tak nampak. Okey. Dia kata the select statement return the first name from the employee table for any employee whose first name begins with the letter S. Note that the uppercase S. Kena jagalah uppercase, lowercase Kalau kata uppercase, memang dia akan jumpa uppercase saja. Kalau lower, dia akan jumpa lower saja. So tadi dah cerita. Okay, next. Okay, pattern matching using the light operator. So kita boleh juga gunakan light ni. Okay, seolah-olah macam kita gunakan between. Tapi hanya untuk date saja. Biasanya untuk date ni kita boleh gunakan light untuk seolah-olah macam between. Contoh, yang ini. Light, semua sekali 95. So maksud dia kalau kat sini tadi ni, apa-apa saja dekat sebelum ni, yang ni contoh yang inilah. Apa-apa saja yang sebelum ni, dia boleh terima. Jadi seolah-olah dia punya tahun adalah antara Januari 1995 sehinggalah Disember 1995. Jadi kalau kita tengok macam ni, yang ini sebenarnya lebih kurang macam between. Dia seolah-olah macam between. Tapi kalau nak guna between pun boleh. So maknanya kalau between, kita tulis between Januari 1995 and December 1995. Okay, sama je. Jawapan dia mungkin sama, tak ada isu. Okay. Yang ni kita boleh ubah macam-macam lah. So that's why kalau faham SQL ni, macam-macam kita boleh buat. Mungkin satu jawapan tu kita boleh ada 3-4 jalan kerja. Okay, next. Okay, you can combine the two wildcard character. Okay. Sama ada persen ataupun underscore with the literal character for pattern matching. Okay, kita boleh combine lah dalam ni, tak ada masalah, jangan takut. Dekat sini ada underscore, kat sini ada persen. Tapi kena hati-hati macam tadi lah. Yang mana yang satu, yang mana yang zero or more. Okay, so nanti jawapannya akan bergantung pada cara kita susun. Okay, tanda-tanda ni. So kalau macam ni syarat dia, kalau kita tengok betul-betul, kalau kita tengok betul kat sini, sini mesti satu saja. Bila satu, maksud dia huruf dekat depan ni mesti satu saja. So K, L, M. Sebab dia diwakili oleh yang ini. Okay. Lepas pada O, dia boleh ada bar kosong ataupun banyak. So that's why kat sini kita nampak, tak kisahlah kejap 4, ada yang 5, ada yang 5 dan sebagainya. Terpulang. Okay. So fahamlah tu. Okay, kena hati-hati. Alright. Tapi kena hati-hati juga, huruf O ni huruf kecil ke huruf besar. Ni huruf kecil kan. So yang ni huruf kecil, tak ada isu. Okay, next. You can use the escape identifier to search for the actual percent and also underscore symbol. Okay, kita boleh gunakan tanda yang ini. Dia panggil escape identifier. Okay, when you need to have an exact match for the actual percent and also underscore character, use the escape identifier.
this option specify what the escape character is. Okay, contoh dekat dalam, cuma dalam database kita yang kita sedang guna sekarang ni dia tak ada contoh tu, cuma dalam yang sebelum ni ada. Okay, contoh kita ada satu perkataan memang dekat dalam kita punya table tu kita dah simpan SA underscore REP contohnya. So kita dah tersimpan data ni dalam table. Rupa dia macam ni, maknanya dekat dalam table kita tu memang dah ada underscore, tapi tadi kita tahu dah underscore ni sebenarnya digunakan dekat sini. So kalau kita guna 2 kali, nanti dia akan anggap ini adalah underscore, tapi nanti dia tak akan jumpa data ni. So cara kita nak escape dia, kita gunakan tanda backslash ni. Okay, so bermakna kalau kita gabungkan macam ni, okay, kita gabungkan dia macam ni. Alright, so bermakna ini adalah satu perkataan. SK underscore ni satu perkataan, maksudnya dia akan merujuk kepada yang ini. Sebab yang ini yang kita dah simpan dalam table kita tadi ni, dalam database kita. Itu yang kadang-kadang, that's why yang saya sebut tadi, bila kita nak key in data, kita kena pastikan seboleh-bolehnya kita elakkan tanda-tanda keyword-keyword yang kita tahu yang ada dekat dalam Oracle ataupun dalam database. Sebab apa nanti kalau kita guna juga nanti dia jadi masalah. Tapi sebenarnya ada penyelesaian dia. Cuma leceh lah nanti kan. Contoh SA underscore ni. Underscore ni sebenarnya adalah salah satu karakter dalam light tadi tu. Okay. Dia adalah light. Jadi kita kena hati-hati. Okay. Ada soalan tak sekat ni? Ada soalan tak sekat ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita continue dekat pukul 9 dan ni. Okay, dekat sini memang lama sikit lah. Okay, so yang tadi saya sebut tadi lah, kebetulan memang dekat dalam table tu ada ISA underscore. Jadi dekat sini kita guna gunakan escape identifier. Gunakan tanda backslash ni. Okay, next. Okay, using the null condition. Okay, ni pun dah cerita dah minggu lepas. Null apa dia? Unidentified, unassigned and so on. Okay. So manager is null. So as long as siapa-siapa yang ada nilai null, dia akan keluar. Dia akan keluar null kat sini. Okay. So ada juga yang, saya tak tahu bukan grup ni kot, ada grup lain. Dia PM saya, dia tanya, kalau null kali dengan kosong berapa? Okay, saya kata saya dah explain minggu lepas. Kena hati-hati kalau null kali apa-apa, dia akan dapat null. Kalau kita buatlah apa-apa calculation pun, memang dia akan keluar null. Jadi NULL, ataupun dalam case kita dekat Oracle Apex tu, dia keluar tanda dash tu. Dia keluar tanda dash. Kena hati-hatilah kat situ. Okay, the null condition include the is null condition and the is not null. Okay, dari dua, is not null, is null. Kalau is null maksudnya dia null, kalau is not null yang mana ada value lah, dia akan keluar balik. Okay, ni pun dah sebut 2-3 kali dah saya sebut. Jadi kalau tengok balik, null is unavailable, unassigned, unknown or inapplicable. Okay, dah settle issue ni. Kalau orang tanya, maknanya lepas ni berjawab dah. Okay, next. Using the null condition, here's another example. So kalau kita gunakan kat sini, is null. So apa-apa saja yang null kat sini dia akan keluar lah. Yang ada value dia tak akan keluar. Kalau kita nak keluarkan value, kita tulis is not null. Okay, faham Okay, next. Okay, defining condition using the logical operator. Okay, kita ada and, or, and also not. Okay, kena hati-hati. Ni pun saya rasa benda ni dah jadi isu lah. Kalau and tadi ni, A and B. Okay, kalau A and B, maksudnya dia kena memenuhi kedua-dua syarat ataupun salah satu. A and B. Kedua-dua. Okay, kedua-dua sebab sini tulis both. Okay, clear. Ni pun benda isu basic lah ni. Kalau A or B? Kalau A or B? Salah satu. Okay, good. Yang ini, either. Salah satu. Okay, suppose saya rasa benda ni tak ada isu lah ni. Ni benda-benda basic je ni. Okay, kalau not, dia akan return yang mana yang bukan lah. Okay, so kita boleh move kat sini. Okay. Using the AND operator. Jadi kat sini AND require both the component condition to be true. So maksudnya kalau kita gunakan AND di sini, maksudnya salary mesti lebih besar yang sama dengan 10,000 and job ID dia mestilah ada perkataan month tengah-tengah ni. Kalau dia selain daripada ni, dia tidak akan jumpa. So that's why kat sini ada month, kat sini ada month dan gaji kat sini pun mesti lebih pada 10,000 baru dia memenuhi syarat AND kat sini. Okay, clear. Contoh ni, jadi saya rasa tak ada isu dah kat sini. Next. Ni table ni pun saya rasa dah tak ada masalah ni. Orang statistik, orang matematik, benda ni jangan jadikan kesilapan lah. Benda ni benda yang basic. Okay, next. Kalau or,
sama juga. Kalau or, salah satu. Dia jumpa lebih 10,000 pun boleh. Dia jumpa mana-mana ada man pun boleh. Okay, contoh kalau man, yang inilah, ni MAN semua ni kan. Tapi kalau kita tengok MAN dekat sini ni, kurang daripada 10,000. Tapi tak ada masalah sebab kita gunakan or. Okay, dia jumpa lebih 10,000 pun boleh, MAN pun boleh. Okay, settle. Next. Okay, using the or operator, ini pun tak ada apa. Or, true, stable dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah lah ni. So, semua dah faham dah isu ni. Okay, kalau not, tadi dah tadi lah. Kalau in lawan dia, not in. Okay. Kalau kita tak nak yang ini, kita tulis not in. So, dia akan keluar selain daripada apa yang kita listkan dekat atas ni. Okay, settle masalah. Soalan tak sekat ni? Ni laju-laju sikit ni sebab benda ni dah simple dah ni. Soalan tak? Cakap ni soalan tak? Hampir pukul 9. Tak ada Soalan? lagi. Tak ada. Boleh so far boleh faham Faham. Okay, good. Okay, next. Rules of precedence for operator in expression. Okay, rules of precedence. Okay, pastikan betul-betul. Semalam itu saya dah tanya dah yang mana kuat, mana tak kuat. Okay, yang pertama kalau kita nak faham, ini adalah dia punya rules of precedence. So maksudnya apabila kita nampak arithmetic operator, yang ini biasanya dia akan buat dulu. Apa dia arithmetic operator? Yang campur tolak semua tu lah. Kemudian kalau dia nampak concatenation yang tanda ni, dia akan buat yang kedua. Kemudian kita akan nampak comparison, equal, greater than dan sebagainya. Nombor 3 dan seterusnya lah. Is not, not between, not equal to, not, and also or. Or dia jatuh last sekali. Okay, so maksudnya kalau Kandai kata kita ada satu formula yang open, A campur B, yang kita buat itulah, and C dan sebagainya, kena hati-hati. Kita kena follow this rules of precedence. Tapi kalau nak selamat, guna apa? Okay, amalkan gunakan parenthesis. Maksudnya kita gunakan bracket. Okay, baru kita boleh dapat mana yang kita nak buat dulu, mana yang kita nak buat kemudian. Tapi kalau kita tak buat nanti dia akan follow rules of precedence yang ini. Dia akan buat dulu sampai last sekali or ni. Okay, setakat ni ada soalan tak? Soalan tak? Tak ada Okay, next. Okay. Rules of precedence. Yang ni. So seolah-olah kalau kita tak ada buat bracket, N dengan O siapa kuat? N dengan O siapa kuat? Kalau kita tengok pada table tadi, mana datang dulu? N datang dulu. So sepatutnya siapa yang akan, ni tak ada apa-apa bracket kan? Yang atas ni. Okay, yang atas ni tak ada apa-apa bracket. Dia akan buat yang mana dulu? Dia akan buat N dulu. Maksudnya dia akan selesaikan yang ini dulu. Kemudian baru dia compare yang atas ni. Itu maksud dia. Sebab N dengan O, N lebih kuat. Jadi dia kena settlekan N dahulu. Dah dapat maklumat N, baru dia compare dengan O kat sini. Okay. Kalau kita nak selamat, macam biasalah gunakan parenthesis. Ada kata kita nak buat O dulu. Kita nak buat O dulu, kita gunakan parenthesis. Baru diselesaikan O punya masalah. Kemudian baru dia buat N. Okay, so that's why biasanya N dengan O ni, N jawapan dia lebih sikit, O jawapan dia lebih banyak. Sebab O ni dia salah satu. N dia kena memenuhi kedua-dua syarat. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan tak? Tak ada Okay, next. Okay, ni pun dah jadi simple ni. The next one is sorting rows using the order by. Okay, hari ni kita akan jumpa satu lagi perkataan. Select. Itu kita tengok select from where. Hari ni kita akan jumpa satu lagi keyword. Order by. Okay, order by ada dua je lah. Ascending ataupun descending. Ascending maksud dia A to Z. Descending Z to A. Kalau nombor 1 ke 10, descending 10 patah balik ke 1 lah. Okay, dan seterusnya. Okay, kena hati-hati. Yang ini pun saya rasa benda isu. Isu yang tak berapa nak heavy sangat lah. Kalau kita nak buat for sorting, kita just gunakan perkataan order by. Jadi dia akan sort by apa yang kita nak. Dalam kes ni, dia akan order by higher date. So kalau date, maksudnya dia akan ikut tahun dahulu. Kena hati-hati. Kalau date, dia akan follow tahun dulu. Ni tahun yang paling kecil sehingga tahun yang paling besar. Kalau kita dalam tahun yang sama, dia akan ikut bulan. Kalau kita dalam bulan yang sama, dia akan ikut hari. Dia maksudnya dia tahun dulu, bulan, kemudian hari. Okey, ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan tak? Tak ada. Okey,
Saya nak kena laju-laju sikit ni. Okay, pukul 10 kan dia kelas lagi. Benda yang sama juga nak cerita. Okay, saya lupa nak tanya. You all yang tiga-tiga grup ni, pukul 10 ada kelas tak? Tiga-tiga grup ni, pukul 10 ada kelas tak? Hari ni? CS2413 M1 tak ada. M1 tak ada. Kalau Daniel ada kelas? Ada. Daniel ada. Oh, Daniel ada. Aida, sekali lagi siapa Aida ni? Tak ada. Aida tak ada. Oh, Daniel je lah ada. Kalau tak ada, saya nak masukkan aja kelas pukul 10 tu. Sebab pukul 10 ni kan saya cerita benda sama juga ni. Kan, penat cerita 2 kali ni. So that's why saya tak pula untuk minggu awal macam saya kata minggu kedua, ketiga ni, biasalah. Saya terpaksa juga cerita. Nanti lepas nanti saya akan bagi dalam bentuk video. Okey. Sebab Daniel dia ada kelas pukul 10. Kalau tak, yang lain kalau tak ada, saya masukkan you all ke kelas ke slot pukul 10 tu. Saya cerita sekali jalan je. Okay. Okey, kalau tak Daniel, satu lagi. Hari Rabu ada kelas tak? Rabu 8.10. 8.10 ada. Rabu, okey tak boleh. So tak boleh lah. Seorang dia sangkut kan tak boleh lah. Okey tak apa, never mind. Okey, kita settlekan benda yang apa yang boleh dulu. Okey, untuk yang ni, tak ada issue lah so kita akan buat sorting, descending or ascending. Okey, tak ada masalah. Dan kita boleh juga sort by column alias. So sort by column alias maksudnya dia akan sort by yang inilah. Okey, kalau dia tak letak sama ada ascending ataupun descending, maksudnya dia tak letak dua ni, by default, okay, contoh yang ini kan dia dah sort, dia dah order by, tapi dia pun disebut descending ke ascending. Okay, maksud dia by default adalah ascending, maksud dia A to Z. Itu saja. Kalau kita nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab by default dia akan tulis AS, maksud dia akan follow ascending. Yang paling kecil kepada yang paling besar. Okay. Next, sorting. Ni tak ditulis tadi ni. So once kita dah buat tadi tu, dia akan follow. Ni pun jadi kalau kita tengok dia akan buat daripada kecil kepada yang besar. 25 sehinggalah 31. Sebab dia tak tulis apa-apa kat sini. Okay, next. Okay, sorting by using the column numeric position. Okay, yang ini kalau siapa faham, simple je. Okay, dia tulis order by 3 saja ataupun 3 saja. Okay, soalan dia apa maksud 3 ni? Siapa tahu? Okay, baca tutur kat sini dia kata apa? Sorting by using the columns numeric position. Okay, siapa pernah buat ataupun siapa tahu? Dia pilih 3 tu yang ketiga yang dekat kelas, dekat select tu yang nombor 3. Department ID tu. Okey. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Okey, jawapan dia betul. Alright. So maksud dia 3 ni adalah columns numeric position. Ini kolom kan? Ni semua kolom ni. Ni kolom, ni kolom, ni kolom. Kolom numeric position maksud dia nombor posisi kolom tersebut. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Okey, ni nombor 4. So maksud dia kalau kita nak kita nakkan department ID, kita malas nak tulis department ID panjang-panjang letak dekat sini, kita letak je nombor 3 kat sini. So dengan syarat kita kena tahulah nombor 3 tu apa. So dalam kes ni nombor 3 adalah department ID. So kolom numeric position yang ketiga. Itu maksud dia. Okey, faham lah. Anda first one jawapan tadi tu betul. Okey, soalan yang seterusnya, boleh tak kita buat multiple column? Boleh tak kita sort by multiple column? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan buat satu-satu dahulu. So that's why dalam ini disebut the example sort the result by department ID as this is column is at the third position in the select clause. Okay, so dia akan buat satu-satu. Kolom, salary, kemudian department ID dan sebagainya. Okay. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Tapi biasanya jarang lah orang akan order by sampai 3-4 kolom. Biasa kita akan sort untuk satu kolom je cukup lah. Tak ada masalah dari tu. Okay. Next, dah habis dah. Substitution variables. Okay, untuk yang ini, substitution variable ni saya cerita je sebab kita tak boleh nak buat ni. Sebab dalam bila kita gunakan Oracle Apex, situ ada satu kelemahan dia tak boleh keluar benda ni. Kalau Oracle developer dulu boleh. Tak apalah, saya tunjuk je. Yang ni pun kita jarang guna lah. Sebenarnya benda ni tak perlu pun nak guna. Okay, dia just
untuk prompt aja. Prompt the user for value. Aku maksud dia dekat sini, kita akan gunakan tanda ampersand ni. Okay, tanda ampersand ni kita akan letak dekat sini. Okay. Dan bila kita gunakan where employee ID equals to ampersand employee number. So, bila kita tulis dia ampersand ni, maksud dia akan keluarkan box ni. Dia akan keluarkan pop-up ni. So, cuma dalam kes ni kita tak boleh guna dia ni. Kita boleh nak try, tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Okay, so bila kita keluar je tanda ampersand ni, ini sebenarnya tanda ampersand ni mewakili box ni. Okay, dia akan ada okay, cancel ni automatic dia akan keluar nanti. Cuma apa yang kita tulis dekat sini, employee number ni, yang ini akan keluar dekat sini. Apa-apa saja yang kita tulis dekat sini, okay, akan keluar dekat employee number ni. Okay, so aku maksud dekat sini, where employee ID equals to this box ni, ampersand employee ID, jadi dekat sini kita bolehlah tulis nombor. Contoh kita nak cari nombor 90, tulis 90 kat sini. Tekan enter, terus jadi. Sebenarnya kalau kita nak shortcut, sini pun dah boleh kita tulis 90. Cuma kalau kat sini dia lebih kepada substitution. Dia nak substitute, dia tambah je tu. Dia tukar je. Sebenarnya nak tulis 90 terus boleh. Tapi kat sini nampak seolah-olah dia keluarkan box ni. Okay, faham Okay, next. Contohnya ni tadi lah, dia masukkan nilai 101 dalam box ni. Tekan OK. So maksud dia nombor 9101 sahajalah yang akan keluar. Okay, clear ni jawapan dia. Alright, next adalah sama juga. Bila dia keluar yang ini, dia akan keluarkan box ni. Okay, job title tadi ni, job title sebenarnya dia duduk dekat sini. Yang ini, apa-apa saja kita tulis, dia akan keluar dekat sini. Itu saja. Tulislah apa-apa pun kat sini, tak ada masalah. Cuma dekat dalam ni kita boleh tulislah apa yang kita nak. So kita tulis IT program, so dia akan keluarlah IT program. Job title adalah IT program. So mana-mana yang berkaitan dengan IT program dia akan keluar. Okay, so next kita boleh buat untuk select pun boleh, where pun boleh, order by pun boleh. Tak ada masalah. Tapi dia akan buat satu-satu dulu lah. Dia akan buat select dulu, dan dia akan buat where, kemudian dia akan buat order by. So dia akan keluar satu-satu one by one. Okay, yang ni pun saya pergi very fast lah, tak ada isu sangat ni sebab apa benda ni pun tak boleh nak buat ni. Okay, next. Kita gunakan double ampersand. Kat sini double ampersand. Tadi ada single kan, yang ni double. Double ni dia kata apa? If you want to reuse the variable value without prompting the user each time. Maksudnya kita tak nakkan kotak ni. Kotak ni kalau kita nakkan, kita kena tekan OK, nanti baru masukkan data. Nak buat sekali lagi, kena stop, tekan semula. Stop, tekan semula. Tapi kalau kita tak nak, kita boleh buat tanda double ni. So nanti box ni takkan hilang. Kita boleh masukkan data ni berulang-ulang kali. Kalau kita buat sekali saja tanda ni, satu tanda saja, kita kena stop, kita kena start. Kita kena stop, kita kena start. Itu je beza dia. Okay? Kita boleh reuse the variable. Okay. Okay, last kali, define and also verify the command. Ni tak ada apa. Yang ni untuk define, undefined ni sebenarnya kita tak gunakan. Sebab apa? Kita dah gunakan window base. Yang ini biasanya benda ni dah kita dah boleh elakkan lah. Ataupun kita dah boleh skip je. Tak ada isu ni. Kalau kita gunakan screen hijau dulu, screen hijau pula. Screen hitam. Screen hitam kena. Biasa kita kena buat perkataan define, undefined ni. Tapi biasanya digunakan untuk kita assign a value kat sini ni. Kalau nak buat pun boleh, tak ada masalah. So assign value, kita assign 200. Okay, settle masalah. So bila dia nampak perkataan ni, dia terus dia masukkan 200 kat dalam ni. So settle issue. Dia automatic sebenarnya. Tadi kita kena tulis, yang ini automatic. Itu je beza dia. So bila kita buat tadi, kita verify, dia akan automatic masuk nilai. So kalau bagi saya lebih nak senang lagi, tak payah nak pening-pening kepala, terus tulis je lah 90 kat sini, habis cerita. Kan, dah settle masalah. Daripada nak keluarkan nanti benda ni takut ada error dan sebagainya, tu tulis 90 je, dah habis cerita. Cuma yang ini adalah substitution. Dia nak ganti je, tak buat pun tak apa. Okay, so settle untuk hari ni. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Kita dah lebih kurang pukul 9:11 minit. Okay, kalau tak ada soalan, nak break ke? Tak payah kot, kita sambung terus sikit je lagi ni. Okay, untuk kita test lah sikit sebab minggu kedua ni, kita test sikit. Nanti bila yang the next one nanti, saya rasa macam dah tak perlulah kita nak test sebab apa you all dah familiar. Ini kita masuk minggu
kedua kita gunakan, minggu ketiga kita gunakan Oracle ni. Okay, kita test sikit lah. Okay, saya nak gunakan dekat Chrome, copy paste. Rasa macam dah familiar juga, kita klik. Saya laju-laju dah sini Application Express, login, kita dah ada account ke belum? Yes. Kita masukkan balik yang kita dah ada tadi. Okay, mungkin ada yang ada seorang dua ada isu-isu kat sini, tapi sebenarnya kita dah boleh masuk ni. Maksud dia password something wrong lah. Ada juga yang tanya saya, sampai kat sini tapi tak boleh login. Kenapa? Isu dia password lah. Sebab saya pun tak tahu apa you all tekan, walaupun itu kita dah sebut sistem-sistem kan, kadang-kadang you all tekan apa saya tak pasti. Kena double check. Kalau tak boleh juga, nampak gayanya kena uninstall ataupun install semula. Tapi so far rasa grup ni okey. Okay, kita login. Kita go to SQL Workshop. Ni tak payah. Close. Okay, jadikan habit. Right click. Kita open dia punya ni. Sebab kalau macam saya dah biasa dah. You all kena tengok balik lah objek browser ni. Okay, kita masuk pergi dekat command. Saya test laju-laju lah. Kita tengok sama-sama Alhamdulillah. Okay, kita tengok yang ni dulu lah. Ctrl C, kalau nak follow pun boleh follow. Kalau rasa macam boleh follow laju, boleh follow saya. Kalau tak ada, tengok dulu, nanti boleh buat sendiri bila saya dah settle ni. Okay, employee ID adalah EMP, number, last name, e-name. Mana saya dapat ni, saya rasa dah tak ada isu You all dah tahu dah kat mana saya dapatkan nama-nama kolom ni. Department, NO. Okay, from employee, EMP, where DEPT, NO. Okay, dalam tu ada 10, 20, 30 saja. Kita double check. Okay, kita tengok balik dekat sini. Table EMP ni. Okay, kalau tengok data dia 10, 20, 30 saja. 10, 20, 30 saja. So, kalau kita run kat sini, sorry, ini memang tak ada lah. 90, kita tukar jadi 30 lah. 30. Okay, so kita akan dapat yang 30 sahaja. Okay, tak ada isu lah. Ni dia panggil sebagai, apa tadi ni? Where tadi ni. Kita buat operator. Okay, next. Okay, ni dah settle. Okay, kita tengok pada cerita ni tadi ni. Okay, Wellen ni apa masalah dia ni? Check. Kita Ctrl C. Ctrl V. Last name adalah e-name. Job adalah job saja. Department. DEPTNO. EMP. Last name adalah e-name. Okay, saya bagi nama dia Black. Okay, ada tak Black dalam ni? BLAKE. Okay, check dari sini. Ada tak Black? Ada ni kan? Black ni kan? Okay, tapi bila saya run macam ni, dia kata apa? No data found. Okay, apa masalah dia dekat sini? Kenapa no data found? Huruf besar. Ya, okay. Kalau tadi dah faham, kita dah nampak dalam database asal kita, Black ni huruf besar BLAKE. Okay, settle lah tu. Jadi semua dah macam dah boleh bayangkan lah apa saya cerita tadi ni. Jadi dekat sini pastikan buat huruf besar kalau kita jumpa Black. Ni yang saya sebut tadi. So lepas ni berhati-hati. Kalau macam dulu macam tak apa nak kisah. Key in lah apa pun nak key in. Tapi kali ni nak key in pun kena be careful. Huruf besar, huruf kecil. Sebab yang kita takut nanti, kadang-kadang lah bila you dah kerja besok, yang key in tu orang lain, yang buat analisis orang lain, yang buat SQL orang lain. Jadi kalau data tak synchronize, takut orang yang cari itu tak jumpa data. Tapi kalau orang yang sama buat, mungkin dia tahu. Tak ada isu. Tapi pun ada problem. Katakanlah lepas 2-3 tahun dia kerja, dia berhenti. Data tu orang lain pula yang handle. Pun jadi masalah dekat orang yang baru tu. So mungkin dia nak kena cari balik, dia nak kena baca balik data. So hati-hatilah benda macam ni. So that's why kalau perlu, buat documentation. Huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Okay, settle issue. Okay, ada soalan tak? Cakap ni? Okay, tak ada kalau date pun samalah, ikut follow date. Okay, ni tak ada isu, Okay, kita tengok contoh ni sikit lah dengan laju. Ctrl C. Saya rasa you dah boleh bayang lah benda ni. Ctrl V. Last name adalah e-name. Salary. EMP. SL saja.
berkecil daripada 3,000. Okey, ni jawapan dia. Okey, so 3,000 ada tak? Ada, sini ada 3,000. So sini ada 3,000. Okey, sebab kita ada less than equal. Okey, less than equal. Okey, settle masalah. Next. Yang ini pun saya rasa okey. Yang ini between. Ni kita buat sikit lah sebab ada dalam soalan, salah satu soalan dalam exercise untuk last week tu ada between. Kan boleh guna. Kalau nak guna boleh guna. Siapa yang belum buat tu boleh nak guna boleh guna. Tapi dah buat dapat jawapan sama, tak ada masalah lah tu. Oops, sorry. Okay. Last name adalah e-name. Salary SL. Employee EMP. Salary. Okay, kita cubalah between ni. Okay, dapatlah tu. 2,500 hingga 3,000. Kecuali kebetulan nombor ni tak ada, jadi tak ada masalah. Okay. Cuma soalan tadi, kalau N ni saya buat huruf kecil boleh tak? Between saya buat huruf kecil boleh tak? Okay, ni soalan saya ni. Between dengan N saya buat huruf kecil boleh tak? Okay, jawab. Sebab ni lesson minggu lepas ni. Perkataan between dengan N tu saya buat huruf kecil. Boleh ke tak boleh? Seorang pun senyap ni, mana pergi? Hilang dah semua. Ni minggu lepas punya lesson ni. Boleh. Okay, boleh. Kita try. Okay, kita try. So maksud dia selagi dia keluar jawapan, maksud dia boleh. Sebab apa? Statement ni bukan case sensitif. Kecuali duduk dalam single quotation ataupun double quotation. Okay, itu saya ulang balik lah tu. Untuk siapa yang mungkin minggu lepas tak pernah clear. Minggu ni patut dah. Okay, ni settle. Saya sudah tak apa dah. Ini pun boleh bayang lah nombor-nombor yang ada dalam ni. Semua tak ada isu. Okay, like. Kita try lah like sikit ni. Ctrl C. Okay, Ctrl V. Like S. Kita cuba je lah. First name adalah name. Employee adalah EMP. First name adalah e-name. Okay, like S. Okay, dah akan jumpa lah Scott. Scott. Sebab di depan ni apa-apa saja pun boleh. COTT boleh, Smith boleh. Okay, kalau saya buat macam ni sahaja. Underscore agak-agak keluar apa ni? Okay, masih lagi boleh sebab ada tanda yang ini. Okay, saya buang tanda ni. Agak-agak jumpa tak jawapan. No data found. Sebab tak ada lagi nama dia yang ada tu. Okay, contoh saya letak pula dekat sini ni, tanda persen ni. Ni contoh. So sebelum S ni apa-apa karakter boleh, tapi lepas S ada satu saja. Okay, no data found juga. Okay, kita tengoklah apa yang kita boleh jumpa. Ada tak S? Macam tak ada kan S, kita cari, kita tukar S jadi huruf T lah. Okay, contoh saya tukar ni jadi huruf T. Okay, kita run. Dia akan dapat dua. Sama ada satu Scott, sebab apa lepas pada T ni ada T, lepas sini ada H. Tapi yang belakang ni tak ada masalah lah, banyak pun boleh, satu boleh, tak ada apa-apa pun boleh. Itu maksud dia, sebab ni mewakili tanda-tanda ni. Okay, clear Ada soalan tak sekarang ni? Ada soalan tak? Okay, ni semua settle. Okay, like semua settle. Nah, tadi pun saya tak ada isu, kita dah buat lah minggu lepas. Okay, yang ini pun kalau faham tak ada masalah. Kita nak cuba tak? Cuba sikit Ctrl V. Okay, EMP number. Last name adalah e-name. Job adalah job sahaja. Salary SL. EMP. Salary. Job ID. Okay, ni kalau ada jumpa lah ni. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay. Tapi kalau kita tengok job kat sini ni. Job dia. Okay, ada. Tengok ada man kat sini Jumpa tak? Okay, kita no data found. Okay, sebab apa? Mungkin gaji lah. Okay, kita kecilkan gaji. Besar sangat gaji ni, 10,000 tak ada. Kita cuba run. Baru dia jumpa. Kalau gaji yang kurang daripada 10,000 ada, ramai. Dan apa-apa saja yang ada MAN ni ramai jugalah. Sini ada manager, MAN. Sini pun ada MAN. Dia tak kisah depan belakang kan? Okay, so bila dia memenuhi kedua-dua syarat ni, dia jumpa. Okay, kalau katalah saya tukar dia terus O kat sini. Tukar dia O. Okay. Kalau tengok dekat sini ada 7 baris. Kalau O, dia akan dapat 10. So maksudnya kalau kita compare O dengan N, biasanya O akan produce lebih banyak output.
Sebab apa? O dia salah satu memenuhi syarat pun dah okey dah. Okay. N dia kena memenuhi syarat dua-dua. Okey. Ada soalan tak sekat ni? Ada soalan tak? Tak ada Boleh faham tak sekarang ni? Laju sangat ke? Tak ada Okey, yang lain ni saya rasa dah tak ada isu lah ni. Not, apa tu, okey ni rules of president pun dah faham. Okay, order by pun saya rasa tak ada isu lah ni. Ini semua ni adalah untuk sorting je. Dah faham mana besar, mana kecil, tak ada masalah dah. Okey, substitution variable pun tak boleh nak tunjuk. Sebab memang tak boleh buat. Kalau kita buat kat sini, dia cuma boleh buat dekat Oracle developer je. Okey. So tak ada masalah dah yang lain ni. Okey, so settle lah untuk hari ni. Untuk kelas hari ni Yasin dah tak ada masalah, tak ada isu. Okey, seperti biasa. Selepas pada setiap lesson mesti ada exercise. Okey, so kita exercise yang untuk minggu lepas hantar pada hari Jumaat kan. So maksudnya still ada masa lagi sampai hari Jumaat minggu ni. Okey. Kita ada lab exercise. Exercise tu substitution variable. Okay. The best part is you all tak boleh nak buat substitution variable tadi. Kalau run pun memang takkan jadi. Okay. Jadi sebenarnya soalan exercise nombor 2 ni tak payah buat lah. Cuma kalau you all tengok balik dekat, okay, nanti saya tunjuk juga. Kalau you all tengok dekat U Future, under course content. Okay, ni ITS 472 punya. Ya, saya rasa ada je. 501, 472 pun ada je. Dua-dua tempat ada. Saya masuk ke sini je. Tunjuk untuk 472 pula hari ni. Okay, untuk 472, password dia ITS 472. Mana-mana yang ada password, masukkan sama je. Okay. Ada dekat dalam lab exercise. Oh, sana. Okay, kat mana dia? Dekat dalam lab notes. Okay, dekat sini ada substitution variable example. Okay, saya kalau macam contoh ni kan, IPS 472 juga lah. Untuk yang Daniel ni. Okay, kalau you tengok kat sini, saya dah letakkan contoh. Okay, yang ini yang saya dah run sebelum ni. Tapi ni PC saya dekat PC kat bilik kat Seremban. Kalau ni sebab saya gunakan Oracle Developer. Pasal tak tahu ni, Oracle SQL Developer. Yang kita pakai Oracle Apex. Dia berbeza. So yang ini lah contoh substitution variable ni. Okay, dia akan keluar pop-up macam ni. Okay, so nanti you boleh tengoklah dekat U Future tu saya dah bagi sampel dia tu. Okay, itu je lah contoh yang ada tu lah yang you boleh tengok yang menggambarkan substitution variable. So kita boleh letak nilai-nilai macam saya explain tadi. Cuma dekat dalam case ni kita tak boleh buat guna Oracle Apex. Okay, so nanti you boleh tengok, boleh download lah ni contoh saya dah bagi. Yang saya dah screenshotkan dekat melalui PC di bilik saya di Seremban tu. Okay, so untuk yang exercise kali ni, saya bagi bonus. Tak perlu buat. So maksudnya untuk lab exercise 2 ni, tak ada exercise. Kalau buat pun tak jadi. Lagipun yang ini dia simple je, 3 soalan je. Simple sangat ni. Okay, cuma kalau nak bayangkan, seperti mana yang ada dekat dalam U Future ni. Itu contoh dia. Itu saja. Okay, so untuk kali ni tak ada exercise. Cuma settlekan exercise pada minggu lepas, pastikan hantar sebelum hari Jumaat 11.45 malam. Okay, individu. Okay, saya dah bagi banyak dah ni kelonggaran. Tapi lepas pada ni bersedialah. Every week akan ada exercise. Kalau you all nampak dekat sini pun bersepah exercise ni. Tapi tak apalah, jangan cerita lagi sekarang. Kita cerita week by week. Tak nak cerita terlalu detail sangat setiap minggu. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada Okay, so kalau tak ada, saya rasa saya berhenti setakat ni dulu Sekarang pukul 9.26 dan tidak tu just 9.30. 10 kan ada kelas lagi satu. Okay, so saya akan stop recording. Siapa yang belum tulis nama, ID, IC dan sebagainya. Okay, stop recording. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat untuk lecture. Okay, kita akan jumpa pada hari Jumaat. Kalau apa-apa nanti saya akan WhatsApp. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.